back to another episode of Borak Teh Si Peng. As usual, I'm your host Yusuf. Dan pada pagi itu Yusuf saya dah Teh Si Peng atas meja. Tapi macam biasa, Yusuf ada Marzella and Afika. Saya Happy New Year Yusuf, Happy New Year Marzella. Happy New Year to you guys too. Yusuf harap semua Happy New Year masih happy. Belum ada yang sedih-sedih ha. Dan untuk topik kita pada episod kali itu, kita akan berbincang mengenai seorang yang ikonik dalam sejarah Sarawak. Kepada orang Sarawak yang sedang menonton kita, mungkin kita akan kenalnya. Tapi untuk penonton yang si kenal, orang yang kami maksudkan adalah pahlawan terkenal Sharif Massaho. Okey, dulu Sharif Massaho tuanya dilantik sebagai governor di Sarike. Wow. Terletak di Sungai Rajang dan banyak lagi lah yang interesting mengenai Sharif Massaho. Mas mau cerita lagi kepada Sharif kita? Massaho tu juga dia sangat terkenal dan dikagumi oleh masyarakat Iban dan Melanau. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang berpegang teguh kepada agama kerana beliau turut dikenali sebagai guru ngaji dan pendakwah yang telah berjaya mengislamkan kampung Tengah Ikan. Untuk mengetahui para penonton juga di Kuching terdapat jalan yang diberi nama Sharif Massaho. Wow, baiklah. Thank you for the information Cikgu Marzella. Kami rasa happy actually sebab kita sebagai anak muda pun kita still berminat lah. Bila kita menghargai sejarah-sejarah dekat Sarawak tu. So, tapi hari tu kita bukan mau bercerita pasal Sharif Massaho. Oh yes. Kita mau cerita something kepunyaan Sharif Massaho. Betul. Untuk kepada sebelum kita proceed to any longer, sebelumnya kepada orang yang terlepas menonton episode terlepas, bolehlah melalui laman web YouTube dan search Borak Teh Si Peng. And untuk ada feedback atau apa-apa pada soalan ke, bertanya soalan pada apa komen nak, bolehlah emailkan kepada borak@tvstv.my. Yes, betul. Tapi sebelumnya kita berehat sebentar, kembali lagi dalam Borak Teh Si Peng. Alrighty guys, welcome back to Borak Teh Si Peng. I'm Yusuf, Marzella and Afikai right here. Not in the studio basically. We are out for a brand new season. Kami orang mau bawa kelainan sikit lah kepada rancangan tu. Sekarang tu kami orang berada di rumah seseorang yang sangat berkait rapat dengan sejarah Sarawak. Introducing Tuan Haji Wan Setia Wan Mashor. Yes. Selamat datang ke rancangan. Kita yang selamat datang. Selamat datang. Kita yang datang. Oh lah, kita yang datang ke rumahnya. Betul. No problem, selamat datang. Apa khabar Tuan Haji? Kabar baik, insyaAllah kabar baik. Okey, boleh Tuan Haji perkenalkan diri, and then Tuan Haji ni merupakan generasi keberapa kepada Sharif Massaho? Yes. Nama saya Wan Setia bin Mansur, berasal dari Sebuyau lah. Kampung Baru Sebuyau. Ya. Kemudian saya adalah generasi yang ke-6 daripada keturunan Sharif Massaho. Keturunan yang ke-6. Cicit. Oh, cicit-cicitnya masih ada ramai. InsyaAllah. Kita ada berapa orang adik-beradik? Saya ada 9, saya ada 6 adik-beradik. Saya yang paling tua. Wow, generasi ke-6 yang paling tua. So sekarang tu kita sebagai pewaris Sharif Massaho banyaklah nyimpan barang-barang pahlawan kita ya. Saya memanglah pewaris original daripada Sharif Massaho, tetapi kita sedih sebahagian daripada sepeninggal Sharif Massaho harta-harta pusakanya memang tak ada lah. Memang dah Saya sedar tak ada. Cuma yang ada yang ada tinggalnya sekarang ialah sebilah keris, kemudian sebuah bujang sambung atau sebuah meriam yang setengah daripada besi, setengah daripada tembaga, dan sebuah Al-Quran yang masih ada disimpan sekarang. Sini barang-barang yang kini tu. Barang-barangnya oleh sebab saya di Semarahan ini, maka barang-barang tu ada di rumah, macam Al-Quran ada di Sebuyau. Kemudian keris ada simpan oleh bapa saudara kita di Kampung Baru Semarahan, dan bujang sambung ada disimpan oleh adik saudara saya yang berada di belakang Bukit Sebuyau, Bukit Ruai. Maknanya semua yang disimpan berasingan lah. Berasingan. 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 Boleh Tuan Haji ceritakan sedikit tentang meriam bujang sambung
macam mana dia boleh sampai kat Sebuyau? Alhamdulillah. Ini soalan yang cantik ni ya. Yang paling cantik, saya suka. Macam mana dia bujang sambung boleh dia sampai ke Sebuyau? Kita di zaman dahulu, kita kelebihan orang-orang tua kita zaman dahulu lah, bukan seperti zaman sekarang. Mereka ada mempunyai kekuatan luar, ada kekuatan dalam lah. Jadi sebenarnya bujang sambung ini berasal dari igan. Igan Dan is tuan bujang sambung tu pun berasal dari igan. Yang sebenarnya Syed Mesro ni ayahnya bernama Syed Sukran yang tinggal di igan. Jadi Syed Mesro ni oleh kerana masayanya sebagai sebagai wang harapan Tuan Raja Brooke kita, maka dia ada mempunyai askar-askar sedikit lah. Jadi oleh sebabnya terlalu banyak askar, maka Syed Mesro ni minta derma kepada, macam kata kita tadi, askar-askarnya lah, pengikut-pengikutnya. Setiap sebab kita tengok ada tapak sirih kita tempat orang tua kita dulu letak sirih, dibuat daripada tembaga. Kemudian setiap seorang daripada askarnya, anak pengikutnya tadi, yang mengikutnya dipintanya tudung lah. Jadi tudung dikumpulnya berapa banyak tadi pengikutnya, maka akan jadilah disebut tadi tembaga di sebelah bahagian hadapan bujang sambung, dan di belakangnya besi. Besi tu ialah daripada gagang kacip. Gagang kacip pinang kita dipinta, maka di leburnya gagang kacip tu, dan di sebelahnya di leburnya tadi tembaga ya, maka jadi di hadapannya ialah bujang, jadi bahagian tembaga, dan di belah belakangnya dia besi. Jadi bujang sambung ni berlainan daripada meriam-meriam lain yang ada kepada Syed Mesro. Sebab ialah bujang sambung ni diberinya nama istimewa bujang sambung. Sebabnya bersambung tembaga dengan besi, berasal dibuat daripada tembaga dan besi. Jadi sebenarnya bujang sambung tu dari igan. Kemudian Syed Mesro pergi belayar ke Sebuyau ni. Sebab Syed Mesro tu kadangnya dulu diam di igan, diam di Serikir, diam di Sekerang, lastnya pergi ke Sebuyau. Sebab di Sebuyau, di sinilah dia dapat dapat isteri di Sebuyau, lalu ada anak-anak di Sebuyau. Maka bujang sambung untuk mengikutnya. Jadi bujang sambung untuk bukan mengikutnya secara dibawa dengan kapal atau dibawa dengan ditundak dengan bot. Bujang sambung dia datang sendirinya. Macam magic lah. Macam magic. Itulah sama ada kelebihan orang tua kita dulu. Dia meliosa. Kemudian bujang sambung masih ada di Sebuyau sekarang. Tapi magic punnya, tapi laluannya dari sini darat kah ataupun cara lain, cara magic? Alhamdulillah, ini soalan yang paling baik. Di zaman dulu, kalau kita ingat zaman dulu, mana ada jalan raya? Belum ada pen boleh. Golong. Ada pen boleh. Tak ada pen boleh, tak ada apa. Tak ada jalan udara, tak ada mas, tak ada pos laju belum. Air Asia dan lain-lainnya. Belum ada online shopping. Jadi bujang sambung datang sendirinya, timbul di atas air, mengikut sejarahnya, mengikut orang tua ya ke Sebuyau. Masa saya orang tinggal Syarif Masahonnya datang ke Sebuyau melalui laut lah. Melalui laut. Jadi Jadi macam ni kisahnya, panjang kisah mungkin kita nak cerita. Cukup Selepas sejak tu. Syarif Masahon ni dia tahu James Brooke ni tidak berapa sehat. Tidak berapa hatinya dah lain. Dia keadaan James Brooke ni memangnya nak ambil Sarawak ni semuanya. Dia ambil. Jadi Syed Mesro bertukar kita ghostan kata kita tu. Menarik dirinya daripada menolong nak Raja Brooke. Jadinya berkumpul dengan Libau, pahlawan-pahlawan Iban, Tugau, pahlawan-pahlawan Melanau. Jadi setidaknya ada satu grup. Grup ni tadi. Grup tu lah tadi yang membuat bujang sambung tadi, yang bersambung tadi.
Dengan cerita Bujang Sambung tu ada adik-beradik yang lain lah. Ada. Betul. Aha. Okey, Katuk Tuan Haji akan ceritakan nama-nama adik-beradik Bujang Sambung kita tu. Berapa banyak? Banyak lagi soalan tu. Banyak soalan kami mau tanya kita, tapi kita perlu berehat sebentar. Kembali selepas ini dalam Borak Tesi Peng. Stay tune. Yeah. Kembali lagi dalam rancangan Borak Tesi Peng. Tuan Haji, tadi Tuan Haji ada madah pasal meriam yang digabungkan tembaga dengan besi. Kami nak nanya lah sebab meriam tu naknya ada banyaknya pun fungsi. Macam meriam ada sidak polang untuk tembakan yang kuat, untuk jarak yang jauh, senang dimak ke sini situ. Nah, Ya. situ betul lah. Jadi kami nak tanya, apa tujuan kita gabungkan besi dengan tembaga ya? Apa tujuannya? Yang ni tahu saya tujuan lain nak ya Datuk kita bercerita dulu lah. Cik ada tujuan lain yang pada masa saya kena nak membuat tadi berlainan pada meriam yang lain. Dan satu daripada meriam yang disayangnya untuk mengingatkan berapa banyak pengikut-pengikutnya. Oh, faham. Maksudnya meriam yang memang memberi orang mendatik ada maksudnya lah. Ada maksud tentu. Kena tadi tiap seorang pengikutnya tadi Akan beri sesuatu beri benda tudung kata kita tudung cembul lah, tudung nak keburan lah, nak sirih dan kami kacip. Meriam yang ada macam ukiran bentuk cembul. Memang ada kelimah ditulis orang apa tua dulu. apa ya? Nak ayat satu kelimahnya lah. Kelimahnya ya. Sebahagian daripada lukis yang ada ukirannya. menampakkan dia ambil dikutip sidak dari Al-Quran juga lah. Sebab Sebab nak ya Bujang Sambung tu bukan dibuat di cuan. Dibuat pakai tangan aja. Made by hand. Made by Buat di tangan. Saya ada mesin-mesin lah. Saya ada okey mesin. Siapa saya mikir gini? Ialah kelebihan kita ni orang tua dulu mari. Okay. Sebab orang tua-tua kita dulu mari yang malah pedang apa nya siap ada makan tempat, nya makan tangan. Makan picit. Blacksmith, Di leburnya besi. Ya kelebihan orang tua kita dulu mari lah. Mungkin ada berkawan dengan jin ke apa. Okey. Saya asyik dapat nak masuk ke saya. Itu cerita orang tu. Yang satu ajaib tadi macam ni Bujang Sambung boleh datang. Magic tu lah. Magic lah. Waktu dulu Tanya kawan Harry Potter kali Bila tahunya ada belajar salah satu. Akraban. Sambung ke tadi tanya pasal material Bujang Sambung kini kita nak tahu macam ni Tuan Haji jaga meriamnya. Cara penjagaannya lah Patutnya sepatutnya. dibiar macam ni aja. Jadi dulu meriam ada rumah sendiri. Ada rumahnya sebabnya berasal di seberang kampung seberang. Dalam tahun 1163 masa pemberontak Al-Jahari 1963 when Malaysia was formed. At that time Al-Jahari merontak Sarawak. Okay. Al-Jahari merontak Brunei. Jadi masa ialah Bujang Sambung timbul. Timbul sekali lagi. Timbul sekali Kiranya lagi. meriam yang digunakan dalam peperangan dia tadi lah. Jadi tidak. Sebab Bujang Sambung siap pada ditembak kita lagi. Siapa ditembak? Kena tempat apa nama memakainya tadi lubang sumbunya kata kita mudah tertutup oleh paku. Tok disebabkan ada orang sabotage kah? Ada masa yang sabotaj masanya masih diigan. Adakah orang sabotage sebab meriamnya kaca? Tidak. Powerful. Dia upah oleh raja baik. Kena orang takut dengan meriam lah. Takut. Orang Mungkin masuk. ada sesuatu yang powerful tentang. Very powerful at that time meriam ya. Jadi orang diupahnya. Sebenarnya orang diupah kalau seingat saya orang perempuan diupah. Oleh raja tadi. Diupahnya untuk menutupnya dengan paku 6 inci. Kemudian diketuknya dengan tukul maka apabila nak dibakar Dah siap dapat dah. dah siap lagi sehingga sekarang. Yusuf rasa sebab apa meriam yang ada maksud yang kuat because caranya dipolah yang menggunakan parts of barang orang disatukan jadi meriam, so that's why nya very powerful, nya send a powerful message during that time. You know, Jadi satu makna. ada banyak pengikut. Meriam yang Jadi membawa simbol sebenarnya. mengikut kata Datuk kita mau dulu.
orang nolok mari kota sedaknya apa protectionnya orang naknya makan tika kerasah. Adakah tak tahu tika kerasah? Saya tahu. Tika kerasah yang dibuat oleh sebatang kayu nak rotan Tika yang anyam dengan nak Tika rotan ke? Tika rotan. Oh. Bila ditembak nama Meriam apa namanya? Tika kerasah silut. Oh, kiranya Nasi pun tembus. invisible Nasi tembus. lah. Kebal. Kebal lah. Kebal. Tika. Di rumah panjang banyak tika kerasah itu yang dianyam dengan apa nama kulit kayu. Oh, tika kerasah. interesting. Mahal tika ya. Jadi bila apa namanya bujang sambung tembak tembus. Oh. Sebab dia hanya jadi di sabotage orang ditutup. Maksudnya orang takut lah dengan takut. tu. Okey, faham. Dengan cerita bujang sambung tu nya bukan si tahulah nya ada diangkat orang kasih sebelum tu, tapi benarkah kami dengar legend says that Meriam tu nya siapa diangkat oleh orang sekati nya perlu orang yang entah ada power ke apa ke. Ataupun keturunan ataupun waris Ah. Tapi perkara ni bila kita nak cakap mungkin orang tidak percaya. Perkara ini tidak masuk akal. Oleh masa bujang sambung tu lagi letak di kampung seberang dulu, memang ada tempat, ada rumahnya. Selepasnya Kalau timbul lah. ayalah, kalau keturun kami orang ni senang angkat jajang ini dapat. Pakai tongkat. Dapat Si pakai berat. tongkat. Si berat. Tapi kalau kita orang macam ni pun angkat memang tak dapat. Mungkin pakai kren ke apa? Si dapat. Si dapat Sebab juga. masa Jepun, Ha? Jepun udah ambil nak bujang sambung lah. Dah pernah coba. Udah coba. Tapi bila kapal Jepun dia nak naik pakai kren dah. Kata kita pakai enjin, kren. Kapal makin tinggi, mungkin kapal nak tenggelam. Jadi Berhati lah, Jepun siapa asyik nak? wani ambil. Apa tujuan Jepun? Jepun memanglah nak ambil dah ya. Time ya. time ya. Perang Dunia Kedua, bro. Tapi siapa makin kuat kren dia, makin kapal nak Tahu tenggelam. si dah mau kaji ke powernya tu. Ya kelebihan Mungkin, bujang sambung tu, mungkin. kelebihan dia sama orang-orang tua kita dulu lah. Di zaman dulu. Okay. Interesting. Okey, bujang sambung tu pernah ada orang cuba untuk pindahkannya. Aside of-nya dekat Sebuyau ya. Memanglah dulunya dah kampung seberang. Kemudian kumpulan dah naik tadi saudara kita tadi dia beritahu minta tolong orang 2-3 orang 4-5 orang tolong angkat bujang sambung ni bawa ke seberang. Dia orang minta izin bujang sambung ni. Kemudian bujang sambung dapat dibawa pergi ke seberang. Yang seperti ada di tempat yang ada sekarang ni. Tapi insya-Allah bujang sambung akan berpindah tempat satu ketika akan datang. Ya. InsyaAllah dia akan pulang ke tempat asal. InsyaAllah. Okay, Tempat asalnya di ikan. Di Sebuyau. Di Sebuyau, tempatnya timbul. Oh, Tempat dia timbul. Saya lah orang pewaris yang utama. Yang akan insyaAllah. Generasi Satu ke ketika. berapa tadi? Generasi Keenam. ke-6. 6. Generasi yang Apa tu Tuan Haji, kami ada dengar cerita juga Meriam bujang sambung tu sikit-sikit saya nak nyebut bujang senang. Bujang sambung. Bujang sambung tu nya ada adik-beradik lain. Ada banyak, ada 7 orang. 7? 7. Okey. Tapi tahu ke saya yang satunya di Sebuyau tu lah bungsu benarnya. Bujang sambung. Kemudian Bujang sambung is the Bongsu. Youngest lah. youngest. Youngest lah. The Okay. youngest brother and sister. Okay. Between us, you're the bongsu, right? Yes, correct. Yang dalam Familiar. seorang di Semanggang dijaga oleh Nidak Les Kipas Les perempuan bunga kembang. A sister. Then next di kampung saya pun si tahu namanya. Dan kemudian di tempat ibadah sikit lagi. Kemudian di degi-degi sidaknya sebelah. Masing-masing ada dijaga orang lah. Masih ada. Tapi nya pun sambung 2 igit apa? Tembaga dengan besi, bujang sambung tu aja lah. Yang pun diberi lain si. Nah, yang lain tak ada. Yang lain made in tembaga. Just Not made okay. in besi. All of them are made in tembaga. Bongsu tu lah yang paling special tu. Except bujang sambung made besi dengan tembaga. Ngajak lah macamnya. Dengan sebab sejarahnya tadi pengikut Pengikut turut serta lah Ah. memberi sumbangan untuk membuat Meriam yang sangat special lah. Jadi saya nak nambah sikit cerita je. Okay, boleh. Sebenarnya Sebuyau tu tadi bukan Sebuyau yang seperti ada yang kita lawat sekarang. Okay. Sebuyau sekarang udah di tepi laut.
asal Sebuyo tu muaranya di dekat Pulau Burong. Mengikut geografinya, Pulau Burong. Tapi kini tu udah Udah laut hari dah nak. Sebab dalam tahun 1029 ayah saya lahir, bukan. Dalam 29 masa tahun 20 dari hutan kita masih dapat berlari naik ke atas Pulau Burong, masih dalam hutan. Aha. Sampai tahun 29, tahun 30 masih sehingga ayah saya bujang Puan Mas'ul, dia masih dapat Berjalan bermain Berjalan dalam atas, berdangu. jadi Sebuyo tadi dekat Pulau Burong. Kita lihat Pulau Burong dah jauh tengah laut sekarang. Baru ada sungai ke hulu seperti yang ada sekarang. Pak Haris nak Hakisan. Yes. Dah berubah dah geografi. Dulu Sebuyo lebih besar lah daripada yang kini tu. Itulah dari Sebuyo nyempun muara di dekat Pulau Burong. Belah laut Pulau Burong. Di tepi sungai Sebuyo tu ke hulu-hulu semuanya diduduki, didiami oleh orang Melanau. Orang Melanau okey. Orang Melanau. Dan bekas-bekas tapak rumah, tiang rumah Melanau masih ada kalau kita nak cari di Sebuyo. Boleh ditunjuk. Memang dari dari Pulau Burong sehingga ke Sebuyo yang ada sekarang, memang tepi kiri kanannya orang Melanau semua. Oh, nama Melanau pun tempat. Orang Melanau. Tuan Haji, adik-beradik Meriam Bujang Sambung tu tak nak. Ya. Naknya semua berasal daripada kubu yang sama ke? Ya. Oh, yang terletak di Igan ni dulu. Ya. So ada 7 kesemuanya. Tapi diorang dah berpisah dah sekarang. Dia berilah macam kita katalah tadinya ada 7 Katalah kita sebagai seorang panglima ada bahagian ayo bawa tu Yang in charge lah. In charge, Setiap okey. orang seorang in charge sikit Meriam. macam kita sebagai panglima dia bahagian tu bahagian A ke bahagian B, kita diberinya lah bujang kembang, bunga kembang kita diberinya Meriam tu lah, Meriam tu lah. Ayalah sebabnya banyak di sekitarnya ada, di Semanggang ada, di Kabungnya ada. Tapi Meriam tu nyasi muncul secara magic kedak Bujang Sambung lah. Ya. Nya diberi Yang properly, diberi nya diberi dihantar ke daerah kah atau gini? Dia berilah masanya nak dulu dia beri dia mak Jadi gini masing-masing. Bujang Sambung ni tak pandai. Ya, Beijing dah ikut tuannya. Aku dengar cerita tu. Okey, kita bergaduh. Banyak lagi perkongsian selepas tu. Ya, itu Kita fikir. kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Borak Tesi Peng. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Zel, Yusuf dan Afika. Why you laughing, bro? Okay, kita excited nak dengar sejarah lagi. Yes, of course, bro. Okay, Tuan Haji, kita nak tahulah kalau suatu hari nanti adakah Meriam Bujang Sambung tu akan diserahkan kepada muzium ataupun ianya akan disimpan sebagai generasi harta pusaka. harta pusaka lah. Ya. Kita dulu memanglah semasa 10 atau 15 tahun dulu keluarga kami masih banyak hidup lah. Kami yang memang pernah kami bermufakat. Dan pihak muzium pun pernah datang ke Sebuyau. Oh, wow. Kami memang bersetuju untuk diserahkan muzium. Okey. Jadi akhir-akhirnya ada sebahagian dia orang protes lah si mau. Si mencapai kata sepakat lah. Si sepakat kata sepakat. Jadi elok dia letak di Sebuyo aja supaya dia jadi sejarah Sebuyo tadi. Ayalah di cak dia kata sepakat lah. Sebab biarlah Bujang Sambung. Tapi biar je begitu saja sehingga hari ini. Sebenarnya Yusuf pun baru recently tahu mengenai Meriam Bujang Sambung tu yang sebenarnya kaya dengan sejarah. Ada rancangankah untuk membuat Bujang Sambungnya sebagai tarikan di Sebuyau untuk pelancong datang mengunjung? Kita cobalah usahalah bermufakat dengan siapa yang menyimpan yang menjaga sekarang kalau kita dapat buat rumahnya supaya dapat menarik para pelancong dari luar atau dalam negara kita.
InsyaAllah kita akan cuba berusaha lah. Sebab mun Bujang Sambung tu dipolah sebagai tarikan di Sibuya, Tentu mungkinnya ada daya tarikan. Ada daya. Memang orang ada, akan sebab datang. memang interesting cerita tu. Ya. Ya. Sebab satu Bujang Sambung bukan legenda kecil, yang legenda besar lah. Oh. Di Sibuya saya ada benda lain yang lebih hebat seperti Bujang Sambung. Kalau kita cari benda-benda lain pun kurang. Kami rasa memang even orang dari luar pun memang akan sanggup datang ke Sibuya semata-mata untuk melihat sendiri lah dengan mata sendiri yang meriam pun keistimewaan. InsyaAllah kita berusaha lah Oh. untuk tak? generasi akan datang. Pernah tak ada orang datang ke Sibuyau nak mengkaji bujang Sibuyau tu? Bujang Sibuya. Bujang Sambung. Bujang Sorry. Bujang sama. Awak pula kau begini-begini. Kau nak get mix dia Sibuyau ni ke ni. Banyak sangat bujang. Kopi sisi. Pernah. Dari Universiti Melaya ada seorang profesor yang bernama Encik Zainal Kling. Dia pernah mengambil mengkaji kisah Bujang Sambung nasib seorang sekali. Ada pihak daripada luar negara datang untuk Pihak dari luar negara tak ada, dari Malaysia ada. Kajian ni dah habis lah. Saya dah pola sampai habis lah kajian dah. Tak ada. Saya dah. Tak ada. Oh, boleh juga apa? Cuma saya ingat saya dari universiti mana-mana universiti. Kali Unimas dan Universiti Melaya dan universiti lain di Malaysia tu banyak datang jumpa saya untuk tanya kisah Bujang Sambung nasib so. Tapi sehingga hari ini kita tidak pernah melihat buku yang dia Betul. Betul. tak ada pernah satu pun. Hmm. Cuma ada dalam surat khabar sikit aja. Ada. So maksudnya memang Tapi ada sekolah buku tak ada. Memang ada orang datang mengkaji tapi nyaksi ada keluarkan apa-apa. Si ada. Si habis lah. Si ada etikal apa-apa. Sayang sebab Ah. misteri yang si terungkai lah kiranya. Betul. Saya memang setuju. Mungkin kepada sesiapa yang ingin membuat kajian mengenai meriam yang very iconic kepada sejarah Sarawak, kita orang boleh sebenarnya jumpa Tuan Haji kita situ, tanya cerita apa yang sebenarnya sejarahnya apa indah semua. Jadi mengenai sebenarnya generasi kini tu kurang mengetahui ataupun mengayati sejarah-sejarah kita sebab si tahu. So apa nasihat kita sebagai orang yang nyimpan barang-barang yang Barang-barang peninggalan lama. barang-barang pusaka ke Barang dalam sejarah. untuk untuk lebih dapat di appreciate oleh generasi. Generasi akan datang. Yes. Tapi kita memanglah pernah berbincang dengan orang yang menyimpan Bujang Sambung sekarang supaya didedah sebagai satu legenda yang ada di kampung di halaman kita ini seperti kampung lain lah. Kalau kita lihat di Semangat ada Port Alice. Yes. Di sana ada tu. Jadi walaupunnya sebuah rumah, orang datang pergi ke sewa tak ni Port Alice ini. Tapi benda kita ini hanya terkurung saja, tersimpan, tidak didedah. Mana orang tahu? Yes. Betul. Jadi sayang lah. Jadi kalau dapat benda tu janganlah disimpan bersembunyi di tempat, mesti mau didedah tempat yang luas lah. Supaya orang ramai dapat melihat, anak-anak kita melihat budak. Sedangkan budak sekolah sih tahu apa betul Bujang Sambung. Betul. They don't know what does it mean Bujang Sambung. Mula ada pun orang just bercerita Si tahu, tentang Syarif si tahu. Masahul lah. Si tahu. Tapi orang Memang tahu orang pasal tidak tahu apa itu Bujang Sambung. Sampai Ya. saya mesra saya tahu. Sebab benda tu saya ada dalam sejarah buku teks sejarah kita. Tiada. Sebab Cuma kita dalam sejarah teks sikit saja. Dah diringkaskan. ia pun Mereka. mengenai pahlawan kita ya Syarif Syarif Masahul. Kita ada belajar hal rentap. Rosli Dobi juga ada sedikit, tapi mengenai apa yang daknya pola dan apa barang-barang yang daknya pakai, effort usaha yang telah dipolah pada zamannya sejak dicerita gila lah dalam buku teks kita sebenarnya. Betul. So yeah, I feel like we should have our own Sarawak history textbook. Tapi dalam Sarawak and its people memang ada sejarah sebesar sikit. Kalau kita pergi Museum Sarawak memang ada sejarah sikit. Tapi sejarah ni tidak didedah begitu luas. Betul lah. Sebab udah kita sejarah Sarawak udah banyak tertutup lah, tertinggal. Jadi macam sejarah Rosli Dobi, perkara yang nyata nampak dapat dijadikan satu sejarah.
Adik macam seorang bujang senang tu. Bujang bukan bujang senang. Kena Bujang juga. sambung. Bujang senang juga. 1, 2, 3, mungkin 4 nanti. Belum. Sebab tidak dedah ni orang tahu. Macam Tuan Haji Padah tadi lah, kami bersetuju lah. Sebab macam Tuan Haji Padah benda yang tersembunyi. Tersembunyi. Jadi kami rasa memang kita sebagai orang Sarawak dan orang yang menyimpan peninggalan sejarah tu, kita perlu cari inisiatif lah untuk mendedahkan kepada orang kami. So, saya rasa benda tu memang sangat-sangat menarik. Memang kami orang akan berminat untuk tahu lebih lanjut lah tentang Meriam Datuk. Sekiranya ada Pihak ada yang ingin pihak berkolaborasi. sekiranya ada pihak yang ingin berkolaborasi macam Masalah Datuk untuk menggabungkan kembali semua adik-beradik Meriam Sambung Tok Tek, kita mau turut serta sih. Sebab kita Museum Sarawak akan buka kan, Museum Baru Sarawak ya. Mungkin taknya akan interested Ya, untuk sebab menyatukan kami kembali agenda. adik-beradik tu. Kita rasa benda ya akan mampu dipolasi sebenarnya. Menangga dalam keadaan kini tu lah. Pendapat kita lah. Perkara yang mampu dipolah kalau kita buat sekarang. Ha. Tapi kalau kita nak buat dalam masa 5-6 tahun ada susah sikit. Kenapa? Orang yang untuk mencerita ni semua dah habis. Kalau kita tengok sejarah di Sebuyau sekarang, kampung baru, kampung hulu, kampung seberang, saya je yang paling tua. 8P. Uncle kita Tek. Ni Uncle di kita. situ. Oh. Ni ada yang dia masuk saya di kampung kami Sebuyau. Okey. Kampung hulu saya ada lagi, kampung seberang. Darat saya ada lagi. Sayanglah, kami rasa memang patut kita bukukan lah Ya ada kisah-kisah. buku kan dah. Aku cerita yang hilang macam ni aja. Betul. Pentinglah untuk kita turunkan kepada generasi yang akan datang. So sebagai penyimpanan cerita tu iyalah kita ada borak di Siping. Betul sih. So So, kita jangan orang lupa lah, jangan lupa saksikan. Setiap Bukan episod. ya, orang santai-santai tapi kita Saya- Borak ilmiah. Memang berterima kasih lah dalam kita TBS. Kena sudi. sama-sama. Kena sudi apa nama tadi mewawancarakan saya mengenai perkara ni. Jadi saya harap perkara tu dapat tersebar luas. Pertama kali di seluruh Sarawak ada orang keinginan nak mengkaji itu terlebih jauh. Kalau saya masih hidup saya nak datang jumpa saya. InsyaAllah saya akan beritahu satu persatu. Take note guys, take note. Kita terima kasih kepada TBS Sarawak atas kebijaksanaan Ketua Menteri kita Datuk Abang Jo kita. Yes. Kita minta lah tidaknya dan keluarga segala menteri kita sihat walafiat semua lah. InsyaAllah, amin. Termasuk kita TBS yang bersusah payah. Bukan senang nak begini, cobaannya banyak. Betul. Lagi-lagi zaman Jadi- kita tu Tadi saya dengar ceritanya kereta tidak lap. Jadi mun tidak dicoba Cue awal in macamnya, gambar-gambar tahu tadi. Macam ni rasa pergi keluar bandar. Betul. Ha. Sangat-sangat mencabar. Mencabar. Mun kita dalam bandar tu on the road tadi, on the road semua je rayanya bagus. Kalau di kampung on the lane-nya lain. Betul. apa namanya Tek, let's say lah kita akan dapat nak digabungkan Meriam tu semua Ya. nak mesti kita orang mau cerita yang disampaikan juga nak Mestilah. keda macam setengah barang di museum tu dan hendaknya akan display saya kayak ada ceritanya kat tepi ya. Mungkin kita boleh menjadi penulis cerita ya Tuan Haji. Ya, Ahmad Asa ia adalah salah satu apa kata orang Tek penanjak apa nama benda yang Tek approach a good approach for the story to be told a generation after a generation to the next generation. Because banyak ada generasi yang lain saya dah gina. Mungkin je boleh pula silsilah keluarga yang mewarisi meriam-meriamnya serta dengan dibukukan. Oh yes, kita orang ada molakah Jadi daripada Daripada syarikat. Keturunan Dolok Mari. terima kasih kepada saudara bertiga ya. Kena mengingatkan kita, kena bujang sambung ya. Sejarah keturunan yang mewarisinya memang belum ada ditulis sejarah. Oh, ya yang pentingnya. Yang pentingnya untuk ikatannya, Betul. untuk tahu siapa yang patut menyimpannya. Walaupunnya tak ada apa-apa tapi kita patut tak tahu lah. Harus kita mencari siapa yang patut menyimpannya. Bujang sambung. daripada Surah Mazahur dulu lah nak. Iyalah.
Sebab sejarah tu bukan just sejarah Sarawak tapi sejarah keluarga untuk Syarif Mak Sarawak Ya, SN. Terima kasih. Saya Sebab coba usaha. pentingnya kita mau faham hari tu. Kita mau faham hari tu dan kita have to find yesterday lah. Ada lagi hashtag #Afiq Tapi saya memang benarlah seperti yang dicerita kita hari itu. Banyak sejarah-sejarah yang kita lalui, kita sendiri yang tidak tahu. Apa saranan kita kepada generasi demikian kini tu untuk adanya lebih menghargai sejarah kita? Itulah tadi kurangnya anak-anak kita sekarang lebih-lebih lagi berapa tahun dah ke belakang ini dari sekolah rendah nang pelajaran sejarah nang tak diajar lagi. Ha? Saya ada diajar kena pelajaran sejarah. Dah dimasuk. Dah. Nakah? Oh my goodness, I am outdated. I didn't know. Cikgu okey. Jadi kita harap perkara itu walaupun Yasir dapat didik sekolah, dapat cerita-cerita ni didengar oleh anak-anak murid kita, dapat sejarah itu. Tadi saya kata, kita tanya Sabuyau. Apa tu Sabuyau? Dari mana asal Sabuyau? Dari mana tumbuh Sabuyau? Tadi saya kata di Pulau Burung, di sekeliling, di sepanjang jalan Sungai Sebuyau ke ulu nun, semua didiami oleh orang Melanau. Bila keturunan Serip Soh tadi, bila yang kalah perang dengan Beruk, dengan kapal Royal Elizabeth memerang Beruk, memerang Serip Soh pun kalah, dia masuk Sebuyau. Bila dia masuk Sebuyau, dia singgah ngambil air. Nanya orang Melanau, orang lelaki bini, apa nama kampung tu? Orang Melanau si tahu cakap kita. Buyo kata tunjuknya ketam. Ya sejarah tu wujudnya. Yang dia Ketam. Sebuyau. Dulu mari di biasa di rumah kita orang Melayu. Ada tempayan air. Bila nak naik ke rumah, cedok air basuh kaki. Okay. Demikian juga rumah Iban, mana saya bawa nari tangga kayu ke atas. Jadi orang Melanau tu ada sejenis kerubung kerang. Nak besar, kata orang macam orang ya. Air di dalamnya, di dalamnya ada letaknya ketam. Oh, okay. Apabila nanya apa tu? Buyau. Ayalah namanya sebuyau. Okay. Asal usul dia tadi dia Penutup kata yang saya- baik. Penutup yang baik. Terima kasih Tuan Haji kerana mengkongsikan banyak sejarah-sejarah yang kami orang si tahu langsung si tahu. mengenai Sebuyau, mengenai Meriam Sambung Yatet dan juga pahlawan kita Syarif Pasaho. Kepada penonton di luar sana, don't forget to #BorakTSipeng if you're watching and sharing this video right now. And also make sure you subscribe to our YouTube channel and also catch up with previous episodes right over there, TVS on Betul. YouTube, right? So we'll be back tomorrow on another episode. Maybe we're gonna be in Sematan, Or maybe Lungu. maybe Kita tahu somewhere. We don't Tunggu know. esok. Jumpa lagi Yes, esok di Borak thank you. Tesipeng. Bye bye. Bye.